orang perempuan yang terhalang untuk beribadat pada malam akhir sebab haid, sebenarnya tasbihnya tidak mengurangi pahala orang dapat malam Al-Qadar. Tahmidnya tak mengurangi pahala orang dapat malam Al-Qadar. Istighfarnya tak mengurangi pahala orang dapat malam Al-Qadar. Kata Aisyah radhiyallahu tentang Nabi ni, cerita tentang baginda Nabi sallallahu dengan sabda, dengan katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hajri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'ana. Sesungguhnya Nabi bersandar ke pangkuanku ketika aku datang haid, lalu baginda membaca Al-Quranul Karim. Hadis ini ada serampam banyak mata ni, bukan satu mata saja. Nak menunjuk kepada kita bahawa yang pertama, hadis ini menjelaskan Nabi baca Quran semua keadaan. Sambar Nabi atas tikar sejadah, dia baca Al-Quran. Nabi dalam perjalanan, dia baca Quran. Nabi atas unta yang ditunggang, dia baca Quran. Termasuklah ketika bersama dengan Aisyah bersandar pun dia baca Quran. Ini menunjuk kepada kita, Quran baca di mana-mana tak salah. Yang kedua, hadis menunjuk kepada kita, kepada kita betapa orang yang haid tak boleh baca Quran. Kita ambil mazhab Syafi'i kita lah. Boleh dengar tidak? Dia dengar. Hadis cuba menunjuk kepada kita, orang yang haid tak boleh baca Quran. Diharam baca Quran. Tetapi mendengar Quran dibolehkan. Maka Nabi nak tunjuk kepada kita, Aisyah dalam keadaan haid. Tapi Nabi pendengarkan Al-Quranul Karim. Sebab itulah para ulama menegaskan bahawa bagi orang yang haid ini, jangan gelisah. Kerana tak baca Quran, maka dia rasa dia telah kekurangan. Tidak sebenarnya. Dalam hukum agama, saya sebut banyak tempat baca kali, orang perempuan tidak perlu rasa resah, gelisah ketika terhalang daripada banyak ibadat. Contohnya, tak boleh puasa wajib bila haid. Tak boleh tawaf bila haid. Walaupun tawaf wada' ataupun tawaf ifadah sekalipun. Tak boleh baca Quran kerana haid terhalang. Tapi ingat, walaupun begitu, ia tidak perlu mengecewa. Dia tak boleh rasa kecewa dan terkecewa. Sebab apa ada? Sebab apa ada gantian? Quran baca atau dengar boleh. Kalaupun tak baca Quran sekalipun, boleh berzikir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Gantian kepada salat, dengar Quran, ataupun tasbih, tahmid sebanyak mungkin. Samalah orang perempuan dalam bulan Ramadan. Mungkin dalam 10 malam akhir tak sempat untuk berpuasa. Selesai puasa sebab apa? Dia tanggung haid dalam tempoh 7 hari terakhir, 5 hari terakhir, malam-malam terakhir. Jangan sampai tak kita merasakan kita dikecewakan oleh agama sendiri. Oh, aku tak boleh pahala macam orang lain, boleh iktikaf, boleh bangun bertajuk pukul 3 pagi pada malam-malam terakhir Ramadan dan dapat nikmat Al-Qadar. Tuan-tuan, sampai ada ulama yang kata, ini pandangan daripada siapa ni? Wahb Az-Zuhaili, seorang tokoh besar dalam bidang fiqh dan tafsir. Kata Dr. Wahb Az-Zuhaili, ada tafsir dia Al-Munir, ada terjemahannya. Al-Munir itu tafsiran di bawah yang dituliskan oleh Dr. Wahb Az-Zuhaili. Sampai dia kata apa? Dia kata, demi Allah, dia bersumpah dengan Tuhan, sebab nak mencatat satu ketapan, dia kata, demi Allah, sesungguhnya orang perempuan yang terhalang untuk beribadat pada malam akhir sebab haid, sebenarnya tasbihnya tidak mengurangi pahala orang dapat malam Al-Qadar. Tahmidnya tak mengurangi pahala orang dapat malam Al-Qadar. Istighfarnya tak mengurangi pahala orang dapat malam Al-Qadar. Dan segala apa dia buat pada hari-hari dia haid itu, tasbih, tahmid, dia istighfar, dia sedekah derma, tak kurang pun pahala orang yang dapat Al-Qadar. Allah Maha Kaya. Cuma perbezaannya jelaslah, orang yang tidak ada haid, tak datang haid, laki-laki dan perempuan yang laki-laki khasnya, orang perempuan tak ada haid, tak datang haid, jelas dia boleh bangun sembahyang pukul 3 pagi, dapat bedak sampai subuh. Secara praktikalnya. Tetapi kata Wahb Az-Zuhaili, tak mengurangi, tak kurang pahala seorang yang dalam haid beribadat begitu
dengan orang yang dapat malam Al-Qadar. Kalau orang yang dalam keadaan tidak haid, contohnya, ataupun orang lelaki khasnya, boleh bangun jam 3 pagi untuk sembahyang tahajud. Ni dalam bulan Ramadan, 10 akhir contohnya. Boleh bangun jam 3, kemudian bersahur, kemudian terus dengan sembahyang subuh. Orang dalam haid pun sama. Apa salah bangun jam 3 juga? Untuk apa bangun? Untuk berzikir, bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pula ambil peluang tidur sampai jam 8 pagi. Demi untuk dapat pahala yang sama orang yang sedang beribadat, perbanyakkan zikir tasbih malam dan siangnya. Semua itu balik kepada soal kerajinan, kesungguhan dan keinsafan dia. Tapi kalau orang tak insaf, tak rajin, tak apalah. Oh, saya dalam haid, saya saya diharam baca Quran. Langsung tak dengar. Saya dalam bab ini, bila haid, saya dilarang untuk solat. Langsung tak berzikir. Oh, saya bila haid, saya dilarang untuk berpuasa wajib. Langsung tak bertasbih. Salahlah. Silaplah macam tu. Maka gantian amal tadi tidak mengurangi pahala orang yang dapat malam Al-Qadar, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili tentang hak seorang wanita yang diuji Allah dengan haid dan hal-hal yang melarang dia daripada beribadat pada malam Ramadan terakhir itu.